Assalamualaikum. Apa khabar semua? Kembali lagi ke podcast Penang Elok Dah, episod yang keempat. Malam ini bersama saya Hafiz Iskandar semula. Sebelum ni ada moderator yang lain. Hari ini saya kembali menjadi moderator anda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah ke siri yang keempat. Saya nak memaklumkan di sini, matlamat kami buat podcast ni adalah untuk memberi pendidikan, untuk memaklumkan tentang apa yang sudah dibuat oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang terdiri daripada Kerajaan Perpaduan Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk mengikuti live kami yang seterusnya. Jangan lupa like dan follow page Keadilan Pulau Pinang. Dan kemudian kami juga akan ada produk-produk yang lain seperti di YouTube, TikTok dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tajuk kita agak mendalam. Dalam masa yang sama, kita juga nak menepis dakwaan-dakwaan dan dakwah jahat yang menuduh perkara yang bukan-bukan di Pulau Pinang. Jadi, tuan-tuan dan puan, tajuk malam ini seperti yang digazetkan, seperti yang diiklankan adalah kedaulatan Pulau Pinang. Kita juga akan membincangkan tentang keadaan orang Melayu, nasib orang Melayu, kejayaan orang Melayu di dalam podcast kita kali ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak mengambil masa yang lebih banyak lagi. Saya perkenalkan panel kita pada malam ini, Saudara Fahmi Zainul. Sedikit tentang Saudara Fahmi Zainul, dia adalah salah seorang daripada Ahli Majlis MPP Keadilan. Dan juga dia berkerjaya dan bertugas dan berkhidmat sebagai ahli majlis MBSP. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta saudara Fahmi, apa abang saudara Fahmi? Okey. Alhamdulillah, syukur baik. Sihat tadi drive? Okey. Ya okey, semua okey. Makan cukup apa semua kena? Belum makan lagi, siap kita makan. Siap lagi kita makan, kita ramai-ramai pergi makan insya-Allah. Okey, insya-Allah. Baik, saudara Fahmi, saya nak minta sikit. Saya pun tak mau masuk banyak bab perkenalan saudara Fahmi. Saya minta saudara Fahmi perkenalkan sikit tentang diri saudara Fahmi. Silakan. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada kawan-kawan yang menonton live podcast Keadilan Negeri Pulau Pinang. So yang mana tengok tu kalau boleh share dulu lah dan juga yang mana join TikTok, saya minta maaf lah. Kita tak ada PA system yang baik sikit lah untuk saya punya phone lah. So kalau boleh yang dengar tu boleh tap love dan juga boleh komen dan juga share. Saya Fahmi Zainul, merupakan anak kelahiran Negeri Pulau Pinang. Orang Penang. Orang Pulau Pinang, orang Pure. Penang, pure Penang. Sekarang ni berkhidmat di MBSP sebagai ahli majlis MBSP. Salah seorang graduan daripada USI Melaya dalam kelulusan ijazah sarjana muda, pentadbiran dan keadilan sosial, dan sekarang ni merupakan salah seorang majlis pimpinan pusat keadilan. Sebenarnya keadilan ni dia meraihkanlah golongan ataupun orang muda untuk sertai khususnya dalam pembuat dasar ataupun majlis pimpinan pusat sendiri. Okey, terima kasih saudara Fahmi. Jadi saudara Fahmi pun dah lama dalam politik, betul? Dah saya kata 10 tahun mungkin. Jadi kami pun nak tahulah sabar sedikit daripada saudara Fahmi, kenapa saudara Fahmi join politik sebagai anak Pulau Pinang ni, sebagai seorang Melayu. Katanya macam-macam pada Melayu di Pulau Pinang, tapi seorang yang berjaya, bergraduan. Kita minta tanya sikitlah kenapa join politik. Okey, saya terlibat secara langsung dalam pentas politik ni sebenarnya daripada universiti, di mana terlibat dengan Majlis Perwakilan Pelajar lah. Tapi sebelum tu saya terlibat dengan aktivis ataupun salah seorang anggota yang aktif dalam Persatuan Mahasiswa Islam USI Melaya. Dari situ saya kenal politik dan join pilihan raya kampus lah. Kalau tak salah saya 2 kali. Pertama tu waktu first tahun kedua dan seterusnya tahun ketiga. Daripada situ saya belajar sedikit berkenaan tentang sejarah ataupun tentang politik di tanah air yang sedikit sebanyak terdiri daripada para graduan daripada Universiti Melaya, termasuklah saudara Anwar Ibrahim sendiri yang datang daripada Universiti Melaya, dan juga ramai lagi lah tokoh-tokoh politik di Universiti Melaya. Dan saya mengambil kesempatan tersebutlah
untuk berkhidmat ataupun bersama dalam Majlis Perwakilan Pelajar 2 kali bertanding untuk pilihan kampus. Daripada pilihan kampus tersebutlah Saudara Hafiz, saya terlibat secara langsung dalam dunia politik sekarang ni. Cumanya saya menyertai keadilan selepas saya bergraduasi lah, lebih kurang pada tahun 2015. Tujuan sebenarnya saya masuk ke dalam kampus sewaktu saya di universiti ni, saya rasa banyak benda yang saya rasa nak buat lah. Termasuklah dalam memperjuangkan kebebasan akademik, kebebasan bersuara, termasuklah juga dengan penganiayaan terhadap golongan-golongan mahasiswa. Saya salah seorang individu yang sebagai orang kata mangsa kerakusan para pemerintah pada tempoh ataupun era tersebutlah. Apabila saya sendiri punya 2 semester digantung dan 2 semester kena 2 gantung semester kena gantung setahun lah di UM. di Universiti Melaya, dan saya punya beasiswa pun juga ditarik pada waktu itu, dan saya rasa nekat saya nak memperjuangkan saya punya nasib dan juga ketidakadilan yang berlaku terhadap saya. Sebab itu keadilan. Disebabkan itulah keadilan lah. So saya memilih keadilan kerana ianya lebih bersifat adil dan juga orang kata mewarnai parti politik dalam negara kita. So parti-parti lain bukanlah saya tak minat, tetapi keadilan lebih dekat di hati saya lah. Dan alang-alang saya ni orang Pulau Pinang, dan keadilan pun saya rasa sinonim dengan negeri Pulau Pinang. Disebabkan itulah saya sertai keadilan, dan saya yakin pada waktu saya zaman kampus ni ramai je para politikus ni nak lihat bahawa mana-mana golongan mahasiswa yang sokong pembangkang pada waktu itu kononnya tidak ada masa depan. Cumanya saya nak menafikan kerakusan mereka ni dengan saya cuba membela nasib saya sendiri dalam pentas politik sendiri. Nah, terbukti ada masa depan. Ya, saya bergraduasi dan memiliki ijazah sarjana muda, dan tidaklah orang kata tergantung begitu rupalah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Satu kisah yang menarik, perjuangan politik saudara, bagaimana masuk politik, sebab apa, nak buat apa. Saya rasa yang belum kenal saudara sekarang dah kenal saudara. Bolehlah. Alhamdulillah. Dan saudara datang daripada Pulau Pinang. Keadilan ni sinonim dengan Pulau Pinang. Ya. Sinonim dengan Bukit Mertajam. Tempat kelahiran Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10. Ya. Sinonim dengan Permatang Pauh. Jadi, selaku orang Melayu Pulau Pinang, kita nak masuk terus ni saudara. Selaku orang Melayu Pulau Pinang, adakah Melayu ditindas di Pulau Pinang? Bagi sedikit pendapat saudara. Sebelum-sebelum ni ada cakap tentang Melayu tidak ditindas dan sebagainya. Jadi saya minta saudara ulang di sini, cakap benda yang sama, kuatkan hujah saudara. Silakan. Okey, sebagai orang Melayu di Pulau Pinang ni, adakah kami ditindas? Sebenarnya saya rasa persoalan ni tidaklah sepatutnya ditanya kepada sebagai orang Melayu Pulau Pinang lah. Kami anak muda Pulau Pinang rasa bangga dengan negeri Pulau Pinang. Satu, dari segi kemajuan ekonominya. Kedua, dari segi kemajuan dari segi pentadbiran kerajaan negeri itu sendiri. Dan yang ketiga, saya rasa dari segi kebajikan lah, Saudara Hafiz. Sejak saya lahir lagi, saya tak pernah rasa saya ni ditindas lah. Dan saya rasa bila saya hidup dalam negeri Pulau Pinang yang saya yakin majmuk, yang terdiri daripada pelbagai lapisan kaum, saya anggap benda itu sebagai salah satu environment yang baik untuk memastikan bahawa anak-anak muda ni bersaing secara sihat lah. Dan bila masuk ke sekolah menengah, bila masuk ke universiti, dan saya sedikit tak terasa terancam pun. Tang mananya Melayu ditindas. Dan saya ingat saya lah sewaktu sebelum dan selepas 2008 ni ada sedikit perbezaan lah. Tetapi orang Melayu tetap berada di situ. Nak kata dihalau, tak pernah rasa dihalau. Tak ada. Kalau nak rasa, minta maaf lah kalau orang Penang ni nak rasa harga makanan ni, contoh harga nasi kandar ni dia bagi tinggi ke apa, harga barang harga Pulau Pinang, tak ada. Kalau makan nasi kandar ni antara nasi kandar yang murah lah saya rasa. Paling sedap. Paling sedap. Dan peluang pekerjaan juga. Saya ingat lagi saya waktu di sekolah menengah, cita-cita saya adalah nak menjadi salah seorang supervisor yang baik. Maknanya kita punya kepala otak ni memang ada aim untuk kerja kilang. Peluang pekerjaan tu kira, kita ni kerja kilang sebagai satu kebanggaan. Orang Penang
Kilang banyak. Kilang banyak. So maknanya sebelum kita keluar lagi, kita kena kerja sebagai seorang supervisor yang baik, ada diploma dari negeri sikit, mungkinlah kita pergi ke taraf yang lebih baik supervisor. Dari segi perkauman ataupun apa-apa isu perkauman di Negeri Pinang, tidak ada isu. Dan sejujurnya saya rasa daripada kecil lagi tidak pernah terlintas soal tentang orang Melayu Pulau Pinang ditindas. Dari segi dakwah agama tak ada menjadi isu. Tak ada halangan buat dakwah. Soal azan, apabila kerajaan negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat 2008 dan pada 2018 Pakatan Harapan, azan subuh 2 kali. Azan subuh 2 kali. Azan subuh 2 kali. Ikut sunnah. Ikut sunnah. Negeri-negeri lain tak ada. Tak ada lagi. Minta maaf lah kalau negeri lain. Negeri kami dah azan 2 kali. Perlis ada. Perlis ada lah. Perlis Apa ni negeri kami Pulau Pinang. Perlis baru ada. Yang katanya Melayu ni ditindas, azan subuh 2 kali. Dan juga bila saya dah besar sikit, saya baru sedar yang bahawa orang Melayu ni banyak diberi peluang. Dari segi perumahan, kota perumahan mampu milik yang bermula dengan RM42,000, orang Melayu kita boleh beli. Dan mana-mana pemajuan tu pun wujudnya kota untuk orang Melayu. Maksudnya kalau ada skim perumahan tu, wajiblah kota untuk Bumiputera untuk membeli perumahan tersebut. Nak kata Melayu tak dapat tu tak ada, muhung. Tak ada. Dan saya nak jelaskan. Kalaulah orang kata rizab tanah orang Melayu di Pulau Pinang ni semakin berkurangan ni, mereka kena tahu tentang fakta dan juga sejarah. Di mana di negeri Pulau Pinang ni tidak ada satu akta terhadap pemilikan tanah ataupun tak ada akta yang memperuntukkan bahawa tanah ni digezetkan kepada orang Melayu. Pada zaman dulu lagi. Penang dia tak ada rizab Melayu lah, mudah kata. Tak ada akta yang menggariskan perkara tersebut. Sejak merdeka lagi. 1957 tak ada. Cumanya ialah orang kata kurangnya kena tengok atas faktor apa. Sebab saya yakin yang pemilik tanah tu orang Melayu dia jual lah. Mereka jual sini bukanlah ada konspirasi apa nak ambil tanah orang Melayu, tak ada. So akta rizab tanah Melayu di Negeri Pinang memang tidak wujud bermula tahun 1957. Dah tak ada rizab. Tanah tak ada lah tanah spesifik khas untuk orang Melayu. Tidak ada. Ada pun tanah-tanah orang Melayu, kemudiannya boleh kata mungkin tuan tanah tu jual sendiri. Ya. Sebab itulah naik bangunan-bangunan tu dan sebagainya. Ya, betul. Orang Melayu kita ni yang jual tanah. Ada mungkin nak kegunaan untuk keluarga dari segi kesihatan ataupun kata lepas faraid mereka ni tak berjaya, terpaksa lah jual ke mana-mana individu yang berminat. Atau nak senang. Nak senang. Yang negatifnya nak senang. Ya, nak senang. Dapat duit banyak nak senang. Nak senang. Itu tanggungjawab individu lah. Kan? So, untuk pengetahuan semua, Pulau Pinang tidak ada akta yang mengkhususkan rizab tanah Melayu. Berbanding negeri-negeri yang lain lah ada. Tuntasnya Pulau Pinang ni tidaklah menindas. Dan Melayu tidaklah ditindas di Pulau Pinang. Tidak. Dan saya nak mentionkan sekali lagi, kalau lah tuan-tuan dan perempuan sekarang ni, pergi tengok kat Taman Pelangi, saya sebut lah Taman Pelangi. Situ tempat masyarakat warga asing punya ramai. Mereka boleh bina masjid punya besar. Warga asing pun mereka bina masjid kat situ. Perai. Kalau apa tengok Perai, minta maaf lah kalau saya sebut kasar sikit. Kawasan Hindu pun. Kan? Tapi kerajaan negeri ni, walaupun ada permohonan daripada segelintir masyarakat orang Melayu Islam, kerajaan negeri telah membantu mereka dan membina masjid di kawasan, orang kata Perai ni kawasan Hindu lah, pun masjid ada. So nak kata Melayu tertindas di mana? Siapa berusaha pasti berjaya. Setuju? Ya, betul. Lebih kurang macam tu. Kalau satu kaum tu atau satu individu, sebab ada je orang Melayu yang kaya di Pulau Pinang. Ramai sebenarnya. Aha. Saya bila berada dalam majlis MBSP ni, kita ingat yang akan berurusan dengan MBSP, termasuklah kerja-kerja kerajaan, projek-projek kerajaan ni, kita ingat orang Cina. Tapi 99% para petender lah, orang kata, yang mengambil bahagian tender perolehan kontraktor semua adalah Bumiputera. Daripada Kubang Semang, daripada Bukit Mentajam, semua geng-geng Melayu kita. Di manakah berlakunya tertindas itu tersebut? Dah masuk sikit soal tugas. Jadi
Saudara tadi cakap Melayu ni tak tertindas. Siapa yang berusaha pasti berjaya. Betul. Tapi dalam masa yang sama kita tahu ada orang yang ketinggalan dan sebagainya. Ada yang berpendapatan rendah dan sebagainya. Jadi saya nak tanya saudara, apa yang saudara perjuangkan untuk orang Melayu ataupun keseluruhan masyarakat Pulau Pinang selaku tanggungjawab yang diberikan kepada saudara? Silakan. Okey, sebelum saya masuk soalan ketiga, saya tambah sikit Saudara Hafiz. Kalau nak kata Melayu ni ditindas, saya rasa sangat zalim lah perkataan tersebut. Kalau tengok di negeri Pulau Pinang ni antara negeri yang baik, di mana mereka telah membina rumah rakyat PPRT di mana sebulan RM100 saja yang bertempat di Desa Wawasan, di Ampang Jajar dan juga di Desa Wawasan Bukit Mutajam lah. Dan satu lagi blok iaitu di Ampang Jajar, Permatang Pasir. Di pulau ada flat 100? Ya, flat 100. So orang panggil ni, orang panggil flat 100 lah. Saya cerita kat seberang dulu lah kan. Ya. Flat 100. Maknanya flat tu lebih kurang ada 300-400 lah dalam satu skim tu. So maknanya orang Melayu kita yang susah, yang tidak ada, dia boleh buat permohonan dekat SUK. Dia duduk rumah tu sebulan RM100 je. Tapi untuk pengetahuan semua, kawan-kawan yang tengok live ni, ada saja orang Melayu kita ni, dia susah. Okey, Alhamdulillah kita bagi 100. Tapi kadang-kadang sampai 3 tahun dia tak bayar. Kadang-kadang tu dia terpulang kepada sikap jugalah. So kerajaan negeri, saya rasa antara kerajaan yang keterhadapan dalam menyediakan kebajikan. Sediakan rumah perumahan mampu milik dan sediakan perumahan rakyat termiskin dengan yuran sebulan RM100 lah. Saya rasa cukup membantulah dengan keadaan negeri Pulau Pinang yang orang kata kos hari hidup kononnya tinggi lah kan. Duduk rumah dalam bayar RM100 saja. Dan kadang-kadang RM100 tu pun Ada yang tak mau bayar. tak mau bayar. Bukan tak mampu, tak mau bayar. Tak mau bayar. Kedua, yang bayar ni adalah zakat. Kadang-kadang zakat yang tolong bayar RM100 sebulan kepada golongan-golongan yang susah di negeri Pulau Pinang. Saya tahu. Zakat ni adalah duit hasil lebihan wang yang ada pada Muslim. Jadi makna kata zakat boleh bayar ni, orang Islam di Pulau Pinang ni duk bayar zakat lah. Tak tertindas lah macam tu lah. Tak, that's why tu saya sebut tadi. Saya tidak tertindas. Maknanya zakat di negeri Pulau Pinang ni semakin naik semakin bertambah lah. So maknanya pendapatan, cukai pendapatan dan juga zakat harta lah dan juga zakat yang dibayar sewaktu bulan Ramadan ni semakin lama semakin meningkat. Di mana kita lihat bahawa golongan Bumi Putera, golongan Islam di negeri Pulau Pinang ni semakin naik semakin bertambah baiklah. Dan nak kata ditindas tu hanya rekaan semata-mata saja. Ya, saudara. So berlaku seorang ahli majlis, seorang politikus. Apa yang saudara buat untuk tambah baik mereka ni? Okey, untuk golongan, untuk kita cerita pasal ahli majlis lah, pasal apa yang saya buat khususnya kepada golongan-golongan Melayu dan golongan muda. Pertama, kena tahu peranan ahli majlis adalah dia menggariskan beberapa dasar dalam bidang kuasa PBT. Kita ada 3 kerajaan, satu kerajaan persekutuan, kedua kerajaan negeri dan ketiga adalah kerajaan PBT lah, kerajaan tempatan. Dan hampir kehidupan seharian kita ni bergantung kepada kerajaan tempatan dari segi angkat sampahnya, dari segi lesen penjajahnya, dari kedai makan minum dan juga lain-lain lah. Taskarnya, kelas-kelas Al-Qurannya, semua permohonan-permohonan tu ada di bawah PBT lah, MBSP. Pertama, apa yang saya perjuangkan untuk golongan muda ni, sepanjang saya berada dalam majlis ni, kita fokus terhadap golongan penjajah yang tumbuh bagaikan cendawan di negeri Pulau Pinang. Untuk pengetahuan saudara Hafiz, kita di negeri Pulau Pinang ni antara kerajaan tempatan yang membina paling banyak premis-premis untuk penjajah. Nak abang mai. Paling banyak Selangor pun tak boleh jalan bang. Selangor pun tak boleh jalan. Minta maaf orang kalau orang Selangor marah. Tapi di seberang perai MBSP ni antara premis penjajah yang dibina paling banyak di dalam negara kita. Okey, apa yang kita cuba buat adalah kita cuba melesenkan seramai mungkin para penjajah. Mana penjajah-penjajah yang meninggal tepi jalan ni, dalam fasa saya menjadi ahli majlis, kita banyak mencadangkan untuk majlis memberi lesen penjajah. Tapi dengan ikut syarat lah. Maknanya hang buka dan tutup kemam masalah.
Kedua, untuk golongan muda ni, kita tengoklah zaman daripada dulu sampai sekarang, geng-geng muda ni nak start perniagaan ni, mereka mula dengan perniagaan kecil-kecilan, misalnya berniaga burger ke ataupun saya rasa berniaga burger lah. So dalam mesyuarat ataupun dalam MBSP sendiri, saya sendiri mencadangkan untuk para pembuat burger ataupun orang yang jual burger ni, mereka dilesenkan. Maknanya tidak ada lesen kepada individu yang berniaga burger ni. Dan kita di peringkat MBSP sedang membuat satu garis panduan untuk memastikan bahawa orang-orang muda ni yang berniaga burger ni dilesenkan. Negeri-negeri lain tak ada. Berniaga burger ni semua secara haram. Kita nak bagi lesen ni supaya nanti dia buat pinjaman ke, ataupun masalah COVID hari itu adalah pinjaman daripada kerajaan pusat dan kerajaan negeri yang mana berlesen. Dan yang ketiga adalah untuk di seberang perai. Saya tengok pusat-pusat tahfiz, pusat-pusat mengaji ataupun Al-Quran yang berteraskan tentang sekolah-sekolah agama ni, sebenarnya tidak ada lesen. So, saya sebagai ahli majlis sedang berusaha untuk mewujudkan satu garis panduan untuk rumah-rumah di seberang perai ni yang mana bina ataupun mengusahakan perniagaan sekolah-sekolah tahfiz untuk anak-anak kita Al-Quran ni, untuk wujudkan lesen kepada mereka. Bahaya juga tu, rumah-rumah ni bila tak ada lesen. Bila pusat-pusat tahfiz ni tak ada lesen. Kita sebenarnya takut berlaku macam di Kuala Lumpur lah. Terbakar, mereka takut spek. Dan akhirnya dia memberi kesan kepada nyawa anak-anak kita lah. So, ada juga permintaan supaya sekolah-sekolah tahfiz ataupun sekolah-sekolah sekolah macam pusat-pusat tahfiz ni yang mengajar anak-anak kita untuk menjadi tahfiz, mengajar Quran petang-petang ni, kemudian teras ni, untuk kita lesenkan mereka. Sebelum tidak ada garis panduan yang untuk mereka ni. Saya rasa ramai, kalau kita lesenkan mereka, mungkin ada yang terima setuju, tapi mungkin juga akan ada yang kata-kata, oh ini nak susahkan kami dan sebagainya lah. Ada respon sikit kalau macam tu. Okey, sebenarnya soal nak susahkan mereka ataupun tidaklah, garis panduan yang sedia ada di dalam Negeri Pulau Pinang, Taska ataupun Tadika ni, dia garis panduan yang sangat mudah kepada pengusaha-pengusaha Taska dan Tadika ni untuk melesenkan Taska mereka. Melibatkan anak-anak kita. Ya mudah. Saya rasa kos dia tak tukar guna tu hanya RM1,000 sahaja. So ianya tidaklah membebankan pengusaha-pengusaha sekolah-sekolah tahfiz ni. Kita nak memastikan bahawa keselamatan anak kita ni dijaga dengan baik dan juga mengikut garis panduan lah. Ni antara usaha-usaha saya yang cuba buat untuk golongan muda, termasuklah golongan-golongan agamawan ni lah, sekolah-sekolah tahfiz dan juga sekolah-sekolah agama-agama dan juga sekolah-sekolah Quran ni lah. Alhamdulillah. Baik. Banyak juga sumbangan saudara dari segi peniaganya, dari segi pendidikannya. Saya nak tambah, sebenarnya ini bukanlah usaha saya seorang, tetapi ianya secara berkumpulan. Faham? Baik. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akan bersambung selepas ni. Kita akan mengambil rehat selama 2 ke 3 minit. Saya minta jangan leave live kami. Jangan tutup. Kita akan kembali sebentar lagi insya-Allah. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau and Vanakkam. Jadi hari ini saya nak bawa hampa untuk explore ada apa dekat Pulau Pinang. So, jom. Pulau Pinang adalah negeri berbagai budaya yang telah sekaligus menjadikan ia salah satu negeri di mana terdapat pelbagai makanan yang menarik dan lazat. Kepelbagaian budaya ini telah lama diamalkan di negeri Pulau Pinang, terutamanya dari segi makanan, bahasa dan seni bina bangunan seperti rumah, tempat ibadat dan tempat penginapan. Jom ikuti perjalanan saya di syurga makanan di Pulau Pinang. Okey, saya nak roti bakar telur goyang cheese satu.
Biru, hang main mana? Mai jalan-jalan lah aku cuti. Ni aku dah order dah. Hang order dulu. Aku nak order. Aku lapar ni. Order dulu tak apa. நே இங்க வாங்க. எனக்கு வந்து ஒரு ரொட்டி வேணும். அது 2 முட்டை கொடுத்துருங்க. முட்டை வந்து தனியா வச்சிருங்க. தேத்தனி ஒண்ணு. Hang order apa? Aku order roti. Okey, roti pun order. Hampa, apa yang kita dapat tengok zaman lah ni kan, unsur perpaduan dan keharmonian tak kalah terdapat banyak sangat kedai masakan Cina yang dah pun beriktiraf halal. Bukan sahaja berada di Pulau Pinang, tapi di seluruh Malaysia. So jadi hampa tak perlu takut lagi nak makan dekat mana pun sebab dah banyak dah kedai yang halal. Jadi hampa boleh try bermacam-macam masakan asli daripada depa. So jom. Wih, nama tak jumpa. Ni awak hang main pada jauh. Sebab aku dengar lah kan, sini pau dia memang sur. Sur ke? Tak apa kita order. Okey, jom. Nanti ni. 没水要问这里是哪一个是最好吃的这里最好吃，我都 recommend mushroom cheese bun。 ？OK，我就要这个一个。那个宝啊，好，OK，谢谢。 Thank you。 Wih, sedapnya. Seperti yang hampa tahu, masyarakat dekat sini saling bertoleransi dan bersefahaman dalam menjalani kehidupan seharian diorang dan juga mereka berkongsi budaya, makanan dari dulu lagi. Secara tak langsung, benda ni juga memberi impak yang positif kepada ekonomi dan juga rakyat umum yang berada di Pulau Pinang. Ayolah kita berusaha untuk mengekalkan kemakmuran dan kestabilan yang dinikmati pada masa ini. Perdana Menteri kita dan kerajaan perpaduan kita sedang menuju ke arah yang lebih stabil. Janganlah terpedaya dengan puak yang memecah belahkan atau menggugat keamanan dan kestabilan negara. Ingat, perpaduan adalah asas kestabilan. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana dapat bersama dengan kami. Kita rehat sebentar, kita juga pasang iklan kepada saudara dan saudari supaya kita dapat tonton matlamat Malaysia Madani. Jadi tuan-tuan dan puan, seterusnya kita kepada sesi yang lebih dalam, yang lagi dalam, yang lebih panas. Mungkin ada yang akan sakit hati, marah dan sebagainya, tapi kita bercakap soal kebenaran. Jadi saudara Fahmi, saya nak tanya, saudara Fahmi ada dengar tak baru-baru ni dengar kata Penang ni milik Kedah. Sesuai ke kenyataan tu? Jadi apa yang kata kenyataan tu adalah Sanusi. Kemudian dia kata dia tak kata. Lepas tu dia kata. Lepas tu dia buat macam-macam. Dia buat program itu, program ini. Kan? Jadi saya nak minta saudara Fahmi ulas sikitlah tentang kenyataan Sanusi Kedah milik Penang. Sorry, maaf. Lagi orang marah yang tu. Penang milik Kedah. Sesuai tak sesuai? Setuju tak setuju, dan sebenarnya ia adalah berkenaan apa? Silakan. Okey, berkenaan tentang Sanusi ni sebenarnya kita tahu apabila dia keluarkan satu kenyataan media ataupun respon terhadap apa-apa isu politik, ia akan ambil angle populis lah, di mana dia nak mewujudkan sentimen kenegerian dan cuba mengambil hati orang-orang di negeri Kedah. Maknanya orang Kedah ni dia nak ambil negeri Pulau Pinang balik apa semua, dan mana-mana orang negeri Pulau Pinang yang rasa friendly dengan Sanusi ni pun, Sanusi ni dia berani bercakap lah. Itu yang angle Sanusi ambil. Dan kedua, kalau saudara-saudari tengok kenyataan dia, esok cakap A, lusa cakap B, tulat cakap D lah. So memang tak boleh nak pakai lah. Dia ni seperti orang kata penglipu lara yang suka bercerita bab sejarah Penang sebahagian daripada Kedah tu, itu adalah sejarah. Memang dalam termaktub Penang ni memang asal daripada Kedah kan. Tapi dari segi sejarahnya, bagaimana wujudnya Pulau Pinang ni sebagai negeri yang berdaulat, boleh tengoklah perjanjian-perjanjian daripada susur galus sejarah. Kalau kita tengok awal ni, bagaimana kerajaan ataupun Pulau Pinang ni boleh terpisah dengan negeri Kedah apabila tercetusnya Perang Misik lah. Pada tahun, saya tak ingatlah tahun, saya nak ingat semua kan. Perang Misik, dan akhirnya diserahkan Pulau Pinang ni kepada British. Syarikat Hindia Timur, SHTI lah. So bila mereka mengambil ini, Kedah memberi negeri Pulau Pinang
Dan negeri Pulau Pinang ni diletakkan di bawah British lah. Yang akhirnya sampai sekarang selepas perjanjian ataupun 1957 merdeka ataupun 1948 dalam perlembagaan kita telah meletakkan bahawa negeri Pulau Pinang ni adalah negeri yang berdaulat, di mana kita ni diwakili oleh TYT lah, sama taraf dengan Negeri-negeri lain. raja kita lah, sultan-sultan di negeri yang bersultan. Dan yang seterusnya, negeri Pulau Pinang juga, dianya mempunyai undang-undang sendirilah, undang-undangnya sendiri. Tentang kedaulatan negeri Pulau Pinang ni, saya yakin Sanusi duk sebut sejarah-sejarah, tapi dia tak tengok pun sejarah perlembagaan 1948. Bagaimana Malaysia ni ataupun tanah Melayu terbentuk dengan negeri-negeri termasuklah Pulau Pinang dan juga Melaka. Dan pada tahun 1957, 1963 ni menggabungkan kesemua negeri termasuk Sabah dan Sarawak, yang akhirnya membentuk sebuah negara Malaysia lah. Dan 14 buah negeri di bawah tu. Bagi saya, Sanusi ni dia hanya mencipta persepsi populis. Tapi apabila dipanggil Bukit Aman, terus dia kata, bila masa saya nak tuntut negeri Pulau Pinang? Bila dia kena panggil dengan Bukit Aman, esok dia kata, saya tak sebut pun nak tuntut negeri Pulau Pinang. Dia kona kau ni. Dia kena baring sampai cecah telinga, lebih kurang macam tu. Saya sebagai orang negeri Pulau Pinang, kita admit, kita terima sejarah di mana Pulau Pinang ni sebahagian daripada Kedah, tak ada masalah pun, kan? Kalau dia nak kata, oh, Pulau Pinang ni milik Kedah, ambil yang cerita Siam, perlu ambil Kedah, kan? Dan saya masih ingat lagi dia kata apa, kalau hampa lalu Kedah, kan, tak ada sempadan, terus masuk Perak, Pulau Pinang ni tak ada sempadan. Dia nak tipu ataupun dia nak gebang ataupun dia nak, orang kata, temberang geng-geng, dia boleh lah. Tapi saya rasa bagi orang-orang yang mempunyai satu yang membaca, yang akademik apa semua, ni pun dapat beza lah. Dan saya ingat saya ada pakar ataupun kita punya akademia ni komen tentang sempadan, komen tentang negeri Pulau Pinang dan juga negeri Kedah ni. Geng-geng minta maaf lah, penyokong Sanusi ni siap cop depa ni adalah ini penyokong kerajaan ni, kan. Penyokong ni lah, penyokong ni. Bila orang akademik cerita tentang akademik, dia tak boleh nak terima. Sedangkan mereka orang akademik, mereka lihat dari kacamata seorang akademik. Ya, mereka mengkaji benda tu. Yang saya tak faham, yang sebelum-sebelum ni yang tak pernah baca sejarah pun, yang kelas sejarah masuk pun tidak. Fail. Dia pula kononnya dia tahu semua tentang sejarah negeri Pulau Pinang dan Kedah. Dan saya rasa sangat rasa kecewa lah kalau ada orang Pulau Pinang dia sanggup untuk kembali berada di bawah negeri Kedah. Come on bro, kita negeri Pulau Pinang. Saya sebagai orang Pulau Pinang ni ada negeri sendiri. Ya, orang kata mempertahankan negeri itu salah satu jihad lah. Betul tak? Orang nak ambil negeri kita, takkan kita nak biar macam tu saja. Dituduhnya pula Pulau Pinang ni Konstantinopel. Sedangkan di Penang ni ramai orang Islam. Itulah pasal. Ni yang Adun Penangga, bekas Adun Penangga tu bukan orang Islam ke? Kan? Daripada PAS juga. Sekarang ni Fawaz Makjan daripada Parlimen Mata Ampau menang, kan? Adakah dia orang Islam? Bukan ke? Dia orang Islam ke? Daripada PAS juga. So bercakap, tengoklah kadang-kadang. Tapi saya rasa statement-statement dia ni saja nak mempopularkan dia je. Kan? Dia nak perangat je. Bagi saya, dia perangat. Sekarang ni orang-orang muda dia faham lah. Kalau hang cerita perangat, benda-benda bodoh ni orang tak ambil tahu lah. Tapi kalau hang perangat cerita yang bab akademik, bab ilmiah, orang kata, oh bagus lah dia ni. Tapi saya rasa orang Pulau Pinang ni dia jauh ke depan lah berbanding MB Sanusi ni. Lebih kurang macam tu. Dan saya nak sebut, pasal apa dulu arwah Ustaz Azizan tak pernah sebut tentang nak tuntut pun negeri Pulau Pinang. Kalau nak cerita betapa alimnya, nak kata Sanusi dengan arwah Ustaz Azizan, Ustaz Azizan lebih baik daripada dia, kan. Jauh lebih baik. Tapi kenapa tak pernah disentuh bab-bab ni? Dan bila orang kata Sultan ataupun Agung pada waktu itu adalah Sultan Kedah, dan dia terima bahawa perlembagaan ni termasuklah 14 buah negeri, termasuk negeri Pulau Pinang. Sultan Kedah ataupun orang Kedah sendiri pun terima bahawa Pulau Pinang adalah negeri yang berdaulat. Dan minta maaf, ada orang kata ni Jabatan Pulau Pinang pun nama Sultan Kedah, jabatan yang kedua, kan. Apa nama Kedah? Tu Kedah punya lah.
Dia punya Lain macam. dia punya apa perumpamaan tu jauh sangat dia ambil. Sedangkan yang di Pertuan Agong waktu tu adalah Sultan Abdul Halim. Sempena Kita meraihkan dia. Ya, betul. Dia salah seorang. Lepas tu kalau kita tengok ada rumah raja ataupun apa rumah kaum kerabat di raja apa Di Pulau Pinang. bukan di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur tu, kan? Adakah Kuala Lumpur tu milik Kedah? Adakah Kuala Lumpur Kedah kan? Lebih kurang macam tu lah, tak boleh lah macam tu. Tak sesuai. Sungguh Tak setuju. sesuai. Saudara Fahmi ada sebut sikit tentang geng-geng Sanusi, PAS. Ada sebut tentang Fawaz Makjan, bekas Adun Penaga, YB Encik Yusni dan sebagainya. Jadi mereka ni adalah orang PAS. Dan saudara dah lama tinggal di Pulau Pinang, anak Pulau Pinang, kelahiran Pulau Pinang. Jadi saya nak tanya saudara Fahmi, daripada kacamata seorang anak Pulau Pinang, apakah sumbangan PAS di Pulau Pinang? Silakan saudara Fahmi. Saya nak sebut, minta maaf lah, saya bercakap ni atas kapasiti saya sebagai orang muda di Negeri Pulau Pinang. Berkenaan tentang PAS ni, sebenarnya saya pun tak reti nak bercakap lah kan. Sebab kita tak nampak usaha konkret yang diusahakan oleh PAS sendiri. Dan kalau nak kata mereka ni ada satu usaha yang konkret, banyak kerja-kerja di Negeri Pulau Pinang ni lebih sinonim pada keadilan ataupun PKR lah. Mereka ni hanya sebagai pelengkap lah. Kita tahu mereka ni bersama dengan kerajaan negeri bermula 2008. Dan kalau nak kata mereka ni tak buat apa ni, nampak sangat saya ni jahat lah. Tetapi bagi saya, usaha yang dibuat oleh mereka ni sebenarnya tak bersifat menyeluruh dan juga tak berterusan kepada rakyat negeri Pulau Pinang. Dan ianya lebih bersifat untuk memastikan bahawa PAS ni sentiasa relevan di politik tanah air. Itu sajalah. Kalau nak kata dia memperjuangkan apa? Saya pun tak nampak perjuangkan apa yang dibawa oleh PAS selama start 2008 lah kot dia menjadi sebahagian daripada kerajaan negeri. Sebahagian tapi idea-idea ataupun polisi-polisi, dasar-dasar yang dibuat oleh mereka ni tak nampak pun. Polisi bersama. Polisi bersama. Yang betul. ada dalam tu keadilan. Betul. Ada juga DAP. Betul. Masa tu tak ada masalah bangkang dan sebagainya. Tak ada masalah. Betul. Dan waktu tu tidak ada benda yang solid lah ataupun yang kukuh yang kata ini PAS punya, tak ada. Tak pernah lah kalau hampa tanya lah orang muda ni apa PAS buat, apa benda yang orang kata boleh dijadikan sebagai selling point kepada PAS ni, tak nampak. Kecuali mereka ni hanya main sentimen keagamaan lah. Sentimen keagamaan. Kalau dulu minta maaf lah kalau saya sebut. Dulu UMNO yang duk main. Tapi sekarang ni PAS yang duk main pula. Isu-isu kononnya azan tak boleh kumandangkan. Minta maaf, Pulau Pinang ni memang tak ada azan pun. Dia hanya boleh bang saja. Kita bang. Kita bang. Kami tak panggil azan, memang panggil bang saja kan. Sungguh setuju. Jadi itulah, saya pun agak setuju dengan saudara Fahmi. Apa yang mereka buat waktu masa jadi kerajaan adalah usaha kolektif. Dan kemudian selepas terpisah daripada kerajaan, selebihnya kepada sendiri-sendiri dan sentimen. Ya, selepas, contoh misalnya selepas dia menjadi kerajaan negeri, tak menjadi kerajaan negeri, saya tak nampak usaha yang dibuat oleh PAS. Ataupun dia kata, okey, kami sebagai pembangkang di negeri Pulau Pinang, kami ada dasar dan polisi sekian. Misalnya kita kata nak buat bandar Islam di negeri Pulau Pinang. Contoh, dia mewartakan bahawa sekiranya kami menang negeri Pulau Pinang ni, Kubang Semang saya nak sebut adalah bandar Jangan Islam. saudara. Contoh. Nanti ditiru. Nanti idea daripada saya lah. Baik. Idea daripada saya lah. Contoh. Di Bawah Tampoh ni tumbuh bahagian kecendawan pondok-pondok. Okey, kita katakan bahawa di Kubang Semang ni adalah sebagai wilayah Islam. Wilayah pembangunan Islam misalnya. Ya, tak ada pun istilah ataupun tak ada pun dasar-dasar polisi yang dibuat oleh PAS. Tak ada. Yang ni dicadangkan oleh keadilan. Sekadar sentimen saja. Ada sentimen saja. Saya rasa sebagai orang-orang di luar situ, saya minta maaf lah. Saya bukan kritik para ulama mereka. Saya bukan kritik tentang bacaan doa mereka. Saya bukan kritik tentang ilmu mereka tentang agama. Tapi saya ni memberi komentar tentang dalam bidang pentadbiran dan juga bidang sains politik lah. Yang itu saya punya bidang lah. So tak ada masalah kalau kritik tentang kelemahan dan juga pentadbiran mereka. Kita bukan serang individu. Tak. Kita bukan kata dia ni
hal peribadi sekian saya tak pernah sebut perkara tersebut. Tak pernah lah. Cumanya kita mempertikaikan tentang usaha, mempertikaikan tentang dasar, mempertikaikan polisi dan setakat inilah saya minta maaf di Pematang Ampoh jalan jam dekat Kubang Semang satu, dekat Kampung Belah Dua tu satu. Sampai bila nak jam kan? Dulu bila masuk pilihan raya dia kata Nurul Izzah tak buat apa. Ahli-ahli bekas ahli parlimen Pematang Ampoh tak buat apa, tengok jam apa semua tak buat apa pun. Sedangkan mereka tahu yang bahawa kawasan Pematang Ampoh ni dinafikan hak mereka. Dan nak membesarkan jalan di sekitar Kampung Belah Dua ni dah ada dalam perancangan JKR. Tapi peruntukan tu dah dialih kepada tempat lain. Tapi mereka tahu benda tu. Tapi mereka memfitnah, kata Nurul Izzah ni tak buat apa semuanya. Sekarang ni saya nak tanya kepada kawan-kawan yang mengundi Fawaz ni. Adakah masalah jam yang saudara-saudara sebut itu selesai? Tak selesai. Selesai hampir beberapa bulan dah. Tak selesai pun. Dan tidak ada langkah, tidak ada usaha, tidak ada pertemuan yang telah dibuat oleh ahli parlimen sendiri. Dan saya nak sebut, ahli parlimen Pematang Ampoh Fawaz, Mak Zan, dia di parlimen ni dia tak cerita tentang orang Pematang Ampoh pun. Dalam Dewan Rakyat dia sebut tentang Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Minta maaf, bukan Negeri Sembilan, Indonesia. Minangkabau. Minangkabau bukan lebih kepada Negeri Sembilan. Adat Minangkabau ni lebih kepada orang Indonesia. Dia masuk dalam Dewan Rakyat, dia cerita pasal orang Indonesia. Pasal apa? Negeri Sembilan lebih kepada adat pepatih lah. Tempat dia sendiri dia tak cakap. Kalau saya jadi dia, hari-hari saya buat. Okey, kita mendesak Anwar Ibrahim untuk selesaikan masalah jam di Pematang Ampoh, Kubang Semang, Kampung Belah Dua. Orang kata dia buat kerja lah kan. Jangan saudara nanti ditiru. Tu saya kata idea daripada saya kan. Idea daripada saya. Dia hanya meniru sajalah perkara tu. Kan? Baik. Jadi saya setuju dengan apa yang saudara kata. Saya nak menambah sedikitlah berkenaan apa yang saudara Fahmi kata tentang Islam. Kita di sini dua-duanya orang Melayu, orang Islam. Betul. Kami dari saudara Fahmi daripada keadilan. Kami di sini tidaklah bila kata parti lain tidaklah menidakkan kami sebagai orang Islam. Contohnya satu branding lah. Kita kata kita ambil contoh branding bank Islam. Bila dia brand diri dia bank Islam, tidak menjadikan main bank tu tak ada produk bukan Islam. Tidak menjadikan public bank tu tak ada produk bukan Islam, menjadikan mereka bank kafir. Mereka sebab apa? Bank Islam sekadar branding Islam dan lain juga ada produk-produk Islam dan tidak menidakkan mereka sebagai orang Islam. Jadi kalau kita nak kata satu pihak saja Islam, orang lain bukan Islam, itu tidak sesuai. Saya nak bercelah sikit. Teringat tentang bank Islam ni. Bank Islam ni sebenarnya saya dah ambil sikit lah. Silakan. Ideanya ditubuhkan oleh Anwar Ibrahim lah. Ya. Perdana Menteri sekarang. Dan saya masih ingat lagi saya baca kereta akhbar di mana Presiden sekarang ni lah Presiden PAS Tuan Guru Haji Hadi Awang, dia mengkritik usaha Anwar Ibrahim kerana menubuhkan bank Islam tu. Boleh macam. Kalau tengok kereta akhbar memang dia tidak setuju dengan tindak tanduk ataupun tingkah laku Anwar Ibrahim dengan menubuhkan bank Islam. Saya rasa sentimen dia dengan Anwar Ibrahim ni sentimen peribadi. Sebenarnya Anwar Ibrahim dengan dia ni dulu sama-sama naik lah. Tapi dia tengok Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri dulu ataupun Anwar Ibrahim ke depan dulu buat Islam, dia rasa dia ni kena ke depan. Kalau orang Islam bawa oleh Anwar Ibrahim, bukan Islam. Islam yang dibawa oleh dia adalah Islam. Tak kena macam tu tuan, tak kena. Jika satu pihak saja, ya satu pihak mengatakan mereka Islam, orang lain tidak Islam, itu tidak boleh. Tak boleh. Itu tidak boleh. Dan satu bila kata dia branding Islam, orang lain juga Islam, cuma tidak menjenamakan Islam. Sebab kita orang Islam, kita tidak mengganggu-gugat akidah kita bila kita sertai satu-satu politik tertentu. Contohnya lah saudara. Parti politik sebagai wadah. Sebagai wadah. Dan kita tahu sebagai orang Islam ni dia hanya kena mengamalkan agama Islam sebagai syumul lah. Kesemuanya lah mengamalkan Islam. Dan parti politik ni sebagai wadah kenteraan untuk kita menuju ke suatu tempat. Dan sama-sama lah di peringkat sana pun janganlah memaki hamu dan menyebarkan fitnah. Dan kami pun janganlah buat benda-benda yang sama sebenarnya. Setuju. Kita tak patut gunakan modal fitnah sebagai modal politik. Dan saya rasa minta maaf lah kalau kawan-kawan yang terasa tu geng-geng PAS ni banyak menggunakan sentimen fitnah dan keagamaan saja yang akhirnya menidakkan orang buat kerja. Orang fikir buat kerja, keadilan buat kerja pun dia tak buat kerja. Dan fitnah itu yang sangat kesan yang sangat besar lah sekarang ni, khususnya di media TikTok yang akhirnya menyebabkan
beberapa figura-figura khususnya keadilan tumbang dalam pilihan raya umum lepas. Setuju. Sentimen, tapi bercakap tentang sentimen tu. Saya rasa sentimen tu makin berkurang, insya-Allah. Sebab kita dah sentiasa bagi pendidikan dan kita juga nampak tokoh-tokoh kita juga diberi highlight dalam TikTok dan sebagainya. Okey, saudara, kita tamatkan di situ. Boleh. Hal mereka. Boleh? Saya nak tanya saudara. Penang ni elok dah. Tajuk kita Penang elok dah. Kenapa Penang elok dah? Okey. Saya mengambil saya rasa ni adalah bahagian terakhir. Saya dengan rakan-rakan saya di negeri Pulau Pinang ni kita ada buat live TikTok tiap-tiap malam. Cumanya raya Aidiladha ni kita berhenti isatlah. Dan pada awal ni kita cerita tentang apa sebenarnya kerajaan negeri buat. Dan kadang-kadang saya dan kawan-kawan saya sampai nak muntah hijau lah. Muntah darah nak cerita tentang apa negeri Pulau Pinang buat. Seringkasnya dari segi sebelum kita lahir, selepas kita lahir sampai ke Mampu, kerajaan negeri bantu. Sebelum lahir ataupun berumur 2 tahun, baby sampai umur 2 tahun, dia ada anak emas. Lepas tu dapat RM200 lah, kerajaan negeri dia bagi. Lepas tu selepas anak emas, Pendidikan pula. anak emas. Dulu kita ada bagi pelajar emas. Pelajar Darjah 4 dengan 5 ni dapat bantuan dan juga kata 4 dengan kata 5 ni dapat bantuan. pendidikan tinggi. Lepas tu nak masuk ke universiti pun saya ingat lagi tuan. Saya ingat lagi. Sebelum saya masuk ke Universiti Melaya ni, saya ada minta permohonan lah duit untuk bantuan, saya dapat. Dan saya rasa sebagai orang negeri Penang, saya rasa sangat selesa lah bantuan. Hang nak masuk ke universiti hang dapat. Lepas tu kalau hang jadi suri rumah, hang dapat. Kalau hang jadi ibu tunggal, hang dapat. Sampai ke hang meninggal, minta maaf kalau mampu pun, hang ada khairat kematian. RM1,000. Sorry, sebelum hang mati tu warga emas, hang pun ada juga dapat bantuan. So maknanya kerajaan negeri Pinang, daripada hang lahir sampai hang ketua, hang dapat macam-macam bantuan. Dan ni khususnya untuk orang negeri Pinang, orang Melayu Islam. Sedar bahawa bermula 2008 peruntukan kepada pembangunan Islam, khususnya sekolah-sekolah agama rakyat dan juga pembangunan Islam lah, dakwah dan sebagainya, baru bermula 2008 peruntukan dan setiap tahun naik. Sebelum 2008 tak tahu. Tak ada. Yang dipimpin oleh gerakan, dan sekarang ni gerakan kembali balik nak ambil ni Pulau Pinang. Orang Melayu dan juga orang Islam di Pulau Pinang ni kena alert perkara ni. Sangat penting. Start 2008 peruntukan pembangunan Islam bermula 2008 baru buat. Masa tu adalah PAS, masa tu adalah PKR, masa tu ada geng-geng DAP. 3 ni dan setiap tahun meninggal. Dan kenapa orang kata Penang elok dah? Saya sebut tadi, daripada awal hang lahir sampai hang mati hang dapat kebajikan. Dari segi agama pun kita lihat bahawa pembangunan Islam bermula 2008 lah. Dan untuk dari segi ekonomi, tuan-tuan boleh tengok bahawa sekarang ni kerajaan Pakatan Harapan banyak membantu di negeri Pulau Pinang di sektor-sektor industri. Dan sekarang ni di Bandar Akasia menjadi satu bandar yang akan dipelopori untuk bidang-bidang industri lah yang akan datang. Sebelum ni Batu Kawan, sebelum ni Bayan Lepas yang diusahakan oleh Pakatan Harapan sendiri. Dan ini sangat penting untuk orang-orang muda ataupun bapa-bapa yang muda ni yang mana hantar anak ke sekolah. Setiap sekolah ni sekarang ni ada kafar. Sangat penting pada anak-anak kita ni. Untuk pengetahuan hampa semua ni. Kafar ni antara perkara yang sangat penting kepada anak-anak yang berumur 7 tahun lah masuk sekolah. Kafar ni, negeri Pulau Pinang adalah negeri yang pertama memperkenalkan kafar dan mewajibkan kafar di sekolah-sekolah. So tang mana lagi yang hampa rasa hampa nak kali? Tang mana? Sebab apa hampa nak kali? Kafar antara negeri Pulau Pinang, negeri yang pertama menjalankan kafar, mewajibkan sekolah-sekolah untuk melaksanakan kafar. Pembangunan Islam tinggi setiap tahun bermula zaman Pakatan Harapan, zaman gerakan tak ada. Dan juga bantuan kebajikan, ibu emas, anak emas, warga emas, khairat kematian, air bita untuk golongan-golongan
golongan-golongan apa? Minta maaf, golongan apa? Pelajar mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa, dan juga skim perumahan. Kita ada skim perumahan mampu milik A 42,000, B 75,000, C, CA, C2, ada C1, C2 yang berharga 150,000 dan maksima 220,000 untuk rumah mampu milik. Dan setiap pembangunan dalam Pulau Pinang ini, skim pembangunan ini diwajibkan untuk membina rumah mampu milik ini. Dan yang terkini kita akan buat di Kepala Batas yang diusahakan oleh sini KPKT. KPKT pun geng-geng Pakatan Harapan sekarang nak bina rumah mampu milik di Kepala Batas. So banyaklah kerajaan negeri buat. Saya sentuh sikit lagi. Kita juga di peringkat MBSP, kita mengambil orang-orang Melayu, anak-anak muda Melayu ni yang tak ada SPM, yang tak ada PMR. Kita ambil dia bekerja dengan kerajaan negeri. Zaman Pakatan Harapan saja buat benda ni. Zaman gerakan tak ada. Sebab zaman gerakan dia punya polisi adalah nak mengecikkan penjawat awam yang akhirnya memberi kesan kepada orang Melayu. Tapi zaman Pakatan Harapan lah yang mengambil anak-anak Melayu yang tak ada sijil SPM, PMR, duduk di bawah pembantu awam grade H11 di bawah kerajaan negeri Pulau Pinang, duduk bekerja dengan kita. Zaman kita saja yang memperkenalkan, orang panggil Wira Urin. Kalau dulu kita bagi kat Bangla, sekarang kita bagi kepada anak muda Melayu dah. Setuju. Jadi sebelum ni tak ada benda tu, sekarang dah ada. Ya, Senang katanya Penang elok dah. Penang elok dah. Penang elok dah, alhamdulillah. Saudara Fahmi, kita ke sesi yang terakhir. Baik. Kita dah bercakap tentang Melayu, kita dah bercakap tentang politik, kita dah bercakap tentang apa ada di Pulau Pinang. Satu lagi, dan saya minta saudara Fahmi juga buat penggulungan. Apa yang saudara Fahmi faham tentang Malaysia Madani dan apa yang setuju atau tidak dengan inisiatif ni? Silakan. Saya rasa Malaysia Madani ni diutarakan oleh Perdana Menteri kita sekali. Perdana Menteri kita sekarang ni lah, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang ada 6 elemen. Saya nak huraikan 6 elemen pun tak berapa nak cantik lah penghujung. Dan ianya ditakdirkan sebagai orang kata masyarakat yang bertamadun, Madani bertamadun. Kalau tengok Piagam Madinah pun bagaimana wujudnya Piagam Madinah itu galur bagaimana wujudnya kerajaan Madani itu untuk mengiktiraf ataupun nak membina masyarakat yang lebih bertamadun dengan ada Piagam Madinah. Begitu juga dengan ideologi ataupun apa yang nak dibawa gagasan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Dan saya yakin bahawa kawan-kawan di bawah ni boleh menerima dan mula faham tentang Malaysia Madani yang dipelopori oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. So saudara dan saudari kena tahu yang mana kata Anwar Ibrahim ni liberal. Anwar Ibrahim ni adalah pro apa, orang kata segitiga ni orang panggil apa? Freemason ke apa, hangpa kena tahu Anwar Ibrahim ni. Ini adalah satu fitnah. Hangpa kena tahu ni. Dia buat gagasan apa? Malaysia Madani ni kan. So ia lebih kata perkataan ataupun daripada Pembinaan kota. ya Arab daripada bahasa Arab kan. Anwar Ibrahim ni orang kata pelopor ataupun pemikir ataupun pejuang agama. Sebelum dia dilihat sebagai pejuang Melayu, Anwar Ibrahim ni kalau tengok sejarah dia adalah individu yang memperjuangkan ataupun ikon anak muda Islam ataupun pelopor tentang Islamisasi di dalam negara Malaysia. Kalau tengok macam mana model di Turki tu, Erdogan sendiri yang membawa Islam di dalam Turki ni dalam perlahan-lahan, benda ni yang dibawa oleh Anwar Ibrahim. Seorang Melayu dan orang Islam ni kena ambil masa sekarang ni, waktu Malaysia Madani ni yang dibawa oleh tokoh Islam di Malaysia ni, ambillah masa sekarang ni, waktu kemasan. Saya rasa benda ni nak berulang kali kedua, kali ketiga ni susah. Nak dapat figura Islam yang bagus seperti Anwar Ibrahim, tidak ada figura yang mempunyai pengalaman, susah nak dapat, dan figura mempunyai akhlak dan adab yang baik dalam agama Islam dan juga mementingkan bahasa Melayu, mementingkan adab orang Melayu, tidak ada. Cukup package. Waktu ini yang kena belajar, kena ambil apa yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan insya-Allah saya harap orang muda di dalam negara kita, khususnya di negeri Pulau Pinang, bagilah ruang kepada Anwar Ibrahim ni untuk memimpin Malaysia, dan
Kalaulah Pulau Pinang ni hampa nak tengok maju, kali ni lah kita kena bagi ruang kepada Anwar Ibrahim. Maknanya Anwar Ibrahim sekarang ni pegang Malaysia. Dan kalau boleh, bagilah Pakatan Harapan juga pegang Pulau Pinang menjelang pilihan negeri. Kalau persekutuan Anwar Ibrahim pegang, negeri pun parti dia pegang, saya yakin Anwar Ibrahim akan memastikan bahawa Pulau Pinang selama ini dia anak tirikan bermula 28 akan dijadikan sebagai anak sulung, anak manja ke, anak bongsu ke, tidak dia anak tirikan lagi. Bila lagi orang Pulau Pinang nak dapatkan manfaat? Selama ni kita dia anak tirikan. Peruntukan semua bawa pergi mana? Paguh, buat dewan 30 juta. Buat situ, buat ini sebagainya. Orang Matampuh, orang Pulau Pinang dan juga di bahagian utara ni tak dapat rasa. Kali ini Perdana Menteri datang ke Pulau Pinang, harap kekalkan ataupun Penang dah elok, kekalkan Pakatan Harapan untuk kita menerima manfaat bukan dari segi pembangunan tapi dari segi rohani juga. Lebih kurang macam tu. Setuju, Saudara, setuju. Menambah dengan sedikit tentang Malaysia Madani. Yep. Selain daripada pembangunan orang Islam, juga pembangunan semua rakyat di Malaysia. Betul. Pembangunan manusiawi. Dia mementingkan semua orang, membangunkan semua orang. Betul. Saya sangat setuju dengan saudara Fahmi. Cuma saya menambah sedikit Boleh. supaya di luar sana faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung episod podcast kita. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kami daripada mula dan juga yang ada sampai sekarang, yang masuk, keluar dan sebagainya. Terima kasih. Saya mohon tuan-tuan puan-puan like dan follow page kami. Saya juga minta supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat follow episod-episod kami selepas ini. InsyaAllah kita akan cuba buat setiap malam, paling kurang 3 hari 1 malam. InsyaAllah kita akan cuba buat. Jadi sampai di situ sahaja. Terima kasih daripada saya, moderator anda. Kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya ataupun kita akan berjumpa dengan moderator yang baru. Saya tak pasti lagi, tapi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penang elok dah.